Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sahabat fadilah, Ustaz Nasir selaku mudir Madrasah Darul Hadis Sabah. Sahabat fadilah, Ustaz Muhammad Jumat Abdul Razak selaku pengurusi ahli lembaga takbir Madrasah Darul Hadis Sabah. Al-Fadil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, iaitu ayahanda kepada anak yang kita raikan pada malam ini, Tuan Haji Tariq Abdul Muttalib, yang juga merangkap sebagai siusaha lembaga takbir Madrasah Darul Hadis Sabah. Dan yang kita raikan pada malam ini adik Waisul Qarni bin Haji Muhammad Tariq, yang telah berjaya menghabiskan 30 juzuk Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah SWT muliakan dia dengan dapat ditamatkan hafalan ketika umur yang masih muda, iaitu dalam lingkungan umur 12 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru lagi. Jadi alhamdulillah, saya mengucapkan tahniah pada adik ataupun anda Waisul Qarni, dan mengucapkan tahniah dan syabas untuk yang pertama gurunya Ustaz Muaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mengucapkan tahniah yang setinggi-tingginya kepada ayahanda dan bondanya, iaitu Puan Haji Tariq dan Puan Hawa, sebab telah pun mempersiapkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah pun mempersiapkan sebuah persediaan ataupun satu persediaan untuk menyelamatkan diri sendiri di negeri akhirat nanti.
iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana-mana ayah yang telah pun melahirkan, mana-mana ayah dan ibu yang telah melahirkan seorang hafiz Al-Quran, maka sebenarnya dia telah mempersiapkan penyelamatnya di negeri akhirat nanti. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan anak yang telah menghafal Al-Quran itu bakal memakaikan di atas kepala ibu dan ayahnya mahkota sesaat sampai di syurga nanti. Masuk syurga bersama Sayyidina Muhammad. Jadi mak dan ayah ini akan dipakaikan oleh anak yang hafal Quran itu dengan mahkota di atas kepala ibu dan ayahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seolah-olah dapat kita kata macam ni, orang yang dalam keluarganya ada penghafal Al-Quran, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka sebenarnya dia telah mempersiapkan dirinya untuk keselamatan dia daripada api neraka. Maksudnya, kalau nak tengok ibu dan ayah yang bakal masuk syurga, ialah lihatlah kepada ibu ayah yang ada anak menghafal Al-Quran. Kalau nak tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ibu dan ayah yang dah tersenarai sebagai penghuni syurga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lihatlah ibu dan ayah yang anaknya telah selamat melepasi ujian, iaitu menghafal Al-Quran. Sebenar-benarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukan semua anak-anak boleh menghafal Al-Quran. Orang yang dapat menghafal Al-Quran sebenarnya pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Saya pernah jumpa satu orang pelajar yang mak dia datang mengadu, anak dia ni hafal Quran sampai 28 juzuk. Tapi anak ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi anak ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kakak, tapi anak ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sebut pada mak dan ayah dia, dia tak mampu dah nak menghafal lagi 2 juzuk. Dia dah hafal 28 juzuk, tapi dia tak mampu dah nak perhabis lagi 2 juzuk. Mak dia kata, tolonglah perhabis lagi 2 juzuk. Tak mau dah mak, tak sanggup dah, tak larat dah. Habis, tinggal 2 juzuk lagi, tak mampu dah. Jadi akhirnya, oleh kerana anak dah tak mau dah, tak boleh pi dah lah bahasa dia, jadi anak tu dikeluarkan daripada tahfiz tu, sedangkan ustaz di tahfiz tu tolonglah lagi 2 juzuk je, tapi anak tu tak mau dah. Akhirnya balik mengaji sekolah menengah agama, sekolah biasa, mujur tapi sekolah menengah biasa, balik main mengaji sekolah agama. Jadi mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anak-anak kita yang duduk di Darul Hadis, yang duduk di tahfiz Sayyidina Abu Bakar, jadi mampu dengan izin Allah untuk dapat menghabiskan penghafalan Quran sebanyak 30 juzuk Al-Quran. Mudah-mudahan Tuhan qabul, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebenarnya nak hafal Quran ni, nak hafal Quran boleh, tapi nak ingat Quran tu satu perjuangan. Saya harap insya-Allah anak anda Uwais dia habis 30 juzuk. Saya harap Pak Haji Tariq dan juga Madrasah Darul Hadis Sabah hantar mai ke Kuala Nerang ni. Jadi buat syahadah di sini, sambil saya boleh tengok. Mudah-mudahan dia jadi ulama pada hari depan.
baru umur 12 tahun dah habis hafal Quran. Mai sini buat syahadah Quran. Kalau dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia kuat, dia struggle, dalam 6 bulan dia dah boleh selesai syahadah, InsyaAllah. So, pengalaman kita, Sumayyah berapa bulan Sumayyah? Banyak? 4 bulan. Sumayyah yang baru lepas 4 bulan. 4 bulan dia struggle betul, dia berjuang sungguh. 4 bulan dia dapat buat syahadah Quran. Dan kita seronok sangat. Sebelum tu anak Ustaz Wahab, nama apa? Siapa ingat? Dia buat dalam 6 bulan. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kita harap adik Wais dapat main ke darsa dan buat syahadah sini, InsyaAllah. Dari tengah-tengah duk semangat, ingatan masih duk hangat-hangat. Jadi jangan lambat-lambat, dia hantar mai buat syahadah di sini, InsyaAllah. Lepas tu nak plan ke mana tu, tak apalah, kita plan lah nak ke mana tu. Jadi InsyaAllah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya harap Darul Hadis Sabah dapat Musalla Sayyidina Muhammad melayakkan anak-anak pelajarnya untuk sambung di Darul Hadis di Tarim, InsyaAllah. Lepas tu perhabis di sana lah, di Jamiah apa, di Muhajir, Jamiah sambung di sana tu. Tempat yang Buya Yahya tu mana? Jamiah apa? Al-Ahqaf. Jadi habis sana. Kalau boleh mengaji sampai alim di sana, masalah sambung BA di sana, sambung master di sana, balik jadi ulama, InsyaAllah. Segi ilmu, martabat ilmunya Syekh. Dalam segi akademik, dia boleh sampai kepada PhD dalam segi akademik. Jadi para ulama depan ni dia kena macam tu, 30 juzuk Quran, dan boleh buat satu gagasan. Sebab gagasan ni dah pun berjaya. Jadi oleh kerana niat saya selepas jumpa dengan Syekh Tariq, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Tariq Sardar, guru kami di Mekah, dia saya kata saya nak melahirkan muhaddis, ulama hadis di tanah bumi yang tercinta ni. Selepas saya jumpa dengan Habib Omar, Habib Omar kata, Sallallahu Alaihi Muhammad, kalau seseorang tu zaman kita duduk ni, dia dapat menghafal 30 juzuk Al-Quran, dan dalam dadanya ada 2000 hadis, dan dia menguasai hadis dirayah dan riwayah, dia sudah boleh dipanggil muhaddis, ulama hadis. Jadi saya harap adik Uwais ni dapat menjejak jejak yang mulia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan saya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah cuba, orang panggil apa, melagang. Kalau hutan tu orang panggil apa? Tebas hutan orang panggil apa? Mugak. Orang dah datang mugak. Percubaan saya Ustaz Amidi. Dia hafal 32 Al-Quran, dia ingat. Dia habis buat syahadah umur dia 12, 13, 11, 12, 13, dalam umur 14. Lebih-lebih sikit. Dia habis dah dapat buat syahadah Quran. Hari dia khatam Quran, tok dia mai, kami mai,
menyaksikan dengan gigih usaha ustaz dia. Jadi anak-anak yang hafal Quran ni, dia boleh hafal Quran dengan kegigihan guru yang jaga pedor kawai sampai dia boleh hafal Quran 30 juz. Guru tu penting. Jadi saya tanya Ustaz Suhaib, siapa guru pada anak-anak West ni? Ustaz Muaz. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran. Lepas tu Ustaz Allah Sayyidina Muhammad, bila dia habis hafal Quran 30 juz dan dah buat syahadah, jadi alhamdulillah sampai hari ni dia boleh mengulang Quran paling kurang sehari 3 juzuk. Dan Quran dia ingat setelah dia umur dalam 26, tapi Quran masih elok dalam ingatan sebab dia mengulang Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya harap insya-Allah adik adapun anak-anak UAIS dapat struggle sungguh-sungguh jaga Al-Quran seperti mana Ustaz Mili jaga Al-Quran. Jadi kita contoh dia lah sebab dia duduk dalam komuniti kita. Dan dalam dada dia ada 2000 hadis. 20 iaitu hadis Riyadhus Shalihin tu dia hafaz. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita harap, mana kita tahu orang Melayu ni boleh juga hafal hadis. Selepas hafal Quran dia hafal hadis. Kalau orang kata tak boleh, kami dah ada contoh. Alhamdulillah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Harapannya adik Uwais ni boleh duduk sini Ustaz. Lepas tu akhir sekali sampai kelayakan dia cukup, dia boleh sambung di Darul Hadis di Tarim. Lepas tu dia sambung peringkat ijazah, peringkat master dan ataupun lebih tinggi di Jamiah Ahqaf. Jadi kalau nak tengok keluaran ulama yang keluar daripada Jamiah Ahqaf, tengok Buya Yahya. Tu mana keilmuan. Jadi macam tu adik Ubah esok. Ulama yang besar, terkemuka, masih muda. Jadi itulah ulama pada hari depan. Ulama pada hari depan tak boleh dah macam kita pada hari ni. Quran pun tak apa-apa, hadis pun tak apa-apa. Macam tu lah. Tapi oleh kerana tak ada, ni lah semangga yang ada. Hari depan lagi kena kemah, lagi kena boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab cabaran hari depan lagi hebat, insya-Allah. Jadi kita harap insya-Allah tu pertama harapan saya kepada anak-anak Uwais yang waktu mana saya pi ke Sabah dalam tahun 2010, pi buat hadis, pi baca hadis, pi buat daurah hadis. Allahumma salli ala sayyidina. Selepas 6 tahun baca hadis 40, 6 tahun tu duk pulang pi setahun. Alhamdulillah lepas 6 tahun tamat daurah hadis, baca hadis 40 Manawi. Tahun yang ke-7 buka daurah hadis di Sabah. Alhamdulillah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, maka alhamdulillah harapannya besar. Begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak kita boleh, baru ni saya sembang, saya telefon dengan mudir Bilgi Insan di Sakarya di Turki. Jadi di sana-sana masalah Sayyidina Muhammad belajar di Turki, bukan ngaji dalam bahasa Turki, belajar dalam bahasa Arab. Ulama-ulama yang mengajar semua para ulama yang mereka itu ialah ulama-ulama Syam, ulama-ulama Syria yang dapat suaka politik di Turki. Jadi antara yang saya harap insya-Allah yang akan balik tolong saya dan kita semua ialah aqil. Mudah-mudahan Allah kabul. Sebab masalah Sayyidina Muhammad, Syekh dia iaitu Syekh Ismail nak hantar dia ke Mauritania. Lepas Syekh dah puas hati lah, habislah ngaji di Belgi Insan di Sakarya Turki. Syekh akan hantar dia dengan tajaan daripada Belgi Insan, iaitu Ma'had Ibnu Abdullah bin Abbas, akan angkat ke Mauritania. Ini semua dari ulama belakang ni insya-Allah. Lepas tu Syekh akan
Lepas saya Mauritania, Syekh nak hantar pergi Pakistan jumpa ulama-ulama hadis di sana. Lepas tu Syekh akan hantar last sekali ke Tarim dengan Habib Omar. Jadi maknanya ni muda lagi, muda ni berjalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jalan timbangan pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dapatkan sanad-sanad ilmu daripada ulama-ulama di seluruh dunia. Jadi masalah sayyidina Muhammad, begitu juga harapan saya pada anak saya Ustaz Amidi, moga-moga umur dia panjang. Jadi masyarakat depan ni boleh tumpah ilmu dia. Dia mengaji, kelebihan dia sebab dia disempatkan oleh Allah untuk mengaji di Mesir, dan banyak sanad-sanad ilmu dia dapat daripada ulama-ulama Mesir. Hari ni orang tak cari lagi lah sebab muda tu, tapi bila tua esok orang nak sanad-sanad. Dunia akan main mengaji sini, insya-Allah. Dunia akan cari dia. Dunia akan cari orang yang ada sanad-sanad ilmu. Allahumma salli ala. Lepas tu dia pergi ke Turki, jumpa ulama-ulama Syam, ambil lagi sanad-sanad tu. Cumanya saya doa dan harap kita doa semua umur dia panjang untuk orang boleh tumpang dia. Muda ni, bila muda ni siapa nak main cari. Bila tua sikit kita tu dituakan. Jadi waktulah, sebab tu orang-orang alim, para ulama ni, dia semakin berumur dia semakin mahal. Hal lain semakin lama semakin kurang harga. Betul tak? Kereta keluar tu 300,000, 500,000 mahal, lama-lama tinggal pedik. Dunia ni semakin bertambah, semakin lama makin susut harga, kecuali ulama ni semakin tua dia semakin mahal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita harap insya-Allah anak-anak dan para waris yang ikuti tazkirah ataupun peringatan ini set di hati nak bagi jadi anak-anak kita ulama pada hari depan. Dulu tak ada orang yang nak anak dia jadi ulama. Bila tanya, anak nak bagi jadi apa? Engineer, arkitek, doktor, pilot. Soalan saya hari ni kalau tanya, orang dah boleh cakap, anak saya nak bagi dia ulama. Jadi ulama ni kilang tak banyak. Nak melahirkan engineer banyak, nak melahirkan arkitek banyak, kilang dia. Nak melahirkan doktor banyak, kilang dia. Sebab itu tengok orang mengaji di Eropah lebih banyak orang mengaji daripada mengaji di Mesir. Soalan Sayyidina Muhammad. Nak jadi pakar kimia, pakar IT, banyak kilang dia, sekolah dia banyak. Tapi nak melahirkan ulama, sekolah dia tak ada, tak apa banyak. Jadi saya harap insya-Allah pondok darsa ialah salah sebuah pondok ataupun pusat pengajian yang Allah qabul untuk melahirkan ulama pada hari depan. Kita masih baru, kita masih muda. Masalah Sayyidina Muhammad dan Ustaz nak pada anak-anak yang mengaji ni, yang hak duk mengaji, yang masih umur muda ni, jangan duk fikir lebih sangat lain. Aku nak jadi ulama, aku nak mengaji, aku nak cari ilmu. Umur macam ni kalau kamu usaha hak lain, kamu rugi. Hak lain ni bila-bila masa boleh, tapi ilmu umur ni lah. Umur ni waktu segar lagi, otak masih fresh. Kalau nak kahwin pun orang tak pergi kahwin lagi. Ahmad tak boleh kahwin lagi ni, dia kena mengaji dulu sampai jadi ulama, lepas tu baru fikir apa. Masalah saya nama. Jadi sebenarnya ni umur yang paling syok mengaji. Ni umur yang paling syok mengaji. Jangan sia-siakan umur ni. Umur sebelum 20, sebelum menjelang umur 25. Ni kena struggle betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cari untuk guru tu, cari untuk guru ni, mengaji kat untuk guru tu, mengaji kat untuk guru ni. Di Kedah ada satu ulama tua, Pak Nyak Izzuddin. Dia tak ada pondok, tapi saya jumpa dengan satu orang budak muda. Saya tanya, mengaji mana? Dia kata duk mengaji kat Pak Nyak Izzuddin. Pak Nyak buka pondok ke? Tak, dia pergi duk di tan tu, pergi pulang mengaji kat Pak Nyak. Tu hebat tu. Pak Nyak Izzuddin tu muhaddis, ulama hadis. Tapi orang kita tak tahu nilai.
panjang pun dia bukan menonjol masalah Sayyidina Muhammad. Jadi orang duk panggil panjang Izzuddin, panjang dia maulana hadis tu. Sanad hadis besar. Sanad hadis tu tinggi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi harapan saya, jadi yang masih muda ni, yang ada peluang ngaji tu. Jadi subhanallah. Dan ngaji ni dia kena pergi luar. Tak boleh duduk dalam negeri. Bila kita pergi luar daripada negara kita, barulah ilmu kita subur. Kalau duduk dalam tanah ayak ni, cakap Arab tak boleh. Walaupun boleh cakap Arab, tapi cakap Arab tak boleh. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi contohlah, macam contoh Tok Rudi Saleh, kemah dia sebab dia tok guru, dia ulama, dia ngaji Mekah, boleh cakap Arab. Allahumma salli ala Sayyidina. Setiap tok guru dia boleh cakap Arab, jadi dia bonus. Contoh macam Tok Guru Haji Rahim, ulama sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ngaji di Mekah, ambos cakap Arab Mekah sedap. Jadi subhanallah, kena mengaji, kena pergi tempat Arab. Contoh macam Ustaz Mukti, dia ngaji ikut ni lah. Lepas tu nak bagi kemah, dia kena pergi pisat, walaupun tak lama tak apa, boleh faham kita Arab, boleh cakap Arab, kenal orang Arab, budaya Arab yang baik. Ustaz Jeffrey, dia ngaji ikut ni lah. Lepas tu nak kemah, dia pergi Yaman. Tak apa, Yaman kamu kena pergi luar. Dia ilmu ni dia macam panah. Kalau kita tak panah, dia tak jumpa mangsa. Jadi bila kita panah dia pergi tu, baru jumpa mangsa. Begitu juga ayak. Ayak ni kalau bertakung, dia kotor, dia kena mengaliak, baru dia bersih. Begitulah ilmu pengetahuan. Ni Ustaz Arab, semua ni masalah yang muda-muda ni set, aku nak pergi ngaji luar, insya-Allah. Luar tak mana tak tahu, set kena ada. Kita harap lepas-lepas ni, contoh kalau ngaji Yaman tak ada masalah, Covid pun boleh pergi, sebab Yaman di Tarim tak ada Covid. Di Tarim tu pelik, Covid tak ada. Kok kita ada Covid, ni nak pergi hampa pergi, tak ada Covid, pergi mengaji. Di Turki lepas mengaji boleh pergi mengaji Turki. Di Mesir boleh pergi, soalan Sayyidina Muhammad. Di Mesir boleh pergi, insya-Allah pergi mengaji. Esok habis Covid balik. Covid tak habis jangan balik ngaji dulu, soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kena ada semangat, jangan buat lain. Aku nak mengaji, insya-Allah aku nak jadi ulama. Ustaz mengaji dulu, di hati ni aku nak mengajar. Bila mengaji ni dia kena boset dalam hati, aku nak mengajar. Maknanya bukan setakat kita dapat ilmu, kita nak sampaikan ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi macam tu mengaji. Sebab orang ni kalau dapat ilmu biasa, dapat mengamal ilmu luar biasa, dapat menyampaikan ilmu lagi luar biasa. Sebab tak banyak orang yang Tuhan pilih mengajar. Ustaz ilmu tak banyak, tapi alhamdulillah boleh sampai ke ilmu yang tak banyak tu. Ada orang yang subhanallah masalah ilmu banyak, tapi tak dapat menyampaikan yang duduk dalam diri. Cukup dia seorang beramai, tak apalah, dia tinggi cara tu. Tapi kalau kita boleh sampaikan ilmu, kita punya kelebihan lagilah luas. Pasal apa? Sebab bila kita sampai, orang ramai yang kita cakap, dia semayang dapat kita tu. Kalau seorang, kalau 10 orang, kalau 15 orang, kalau 20,000, kalau 1,000,000 anak murid kita, bayangkan pendapatan kita. Kita amalan tak banyak, amalan kita pahala dia, harap orang duk amal tu. Ini kelebihan tu guru. Allahumma salli ala Sayyidina. Tu kelebihan menyampaikan ilmu. Ilmu ni dia bertambah kalau kita menyampai. Beza dengan harta. Harta ni Allahumma salli ala Sayyidina, dia akan mengurang kalau kita buat keluar. Tapi ilmu bila kita memberi, dia menambah.
Ilmu, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jaga kita, harta kita kena jaga dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua yang mengaji ni set, aku nak mengajar. Nak mengajar ni menyampaikan ilmu. Sebab Nabi sebut ballighu anni walau ayah, sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Sampaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka yang ada peluang mengaji, mengaji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia mengaji ni ada dua. Adakah kamu nak jadi muallim ataupun kamu nak jadi wa'iz? Bismillahirrahmanirrahim. Darul Mustafa melahirkan muwa'iz. Ribat Tarim melahirkan ulama ataupun alim. Contoh, Habib Munzir mengaji 4 tahun ya, kan? Balik jadi wa'az yang besar di Indonesia. Ada apa dia punya madrasah dia? Majlis Rasulullah. Ribu juta manusia mengaji. Jadi kamu nak jadi wa'iz, wa'iz mana pemberi nasihat, murabbi, ataupun nak jadi ulama. Kalau ulama kena ngaji lama. Kalau nak jadi wa'iz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Tok Guru, balik. Cukup balik. Faham? Kalau contoh macam Habib Ali Zainal Abidin, macam Habib Ali Al-Jufri, selepas Habib Omar lepas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, suruh balik, mereka tambah lagi ilmu. Habib Ali pergi mengaji lagi di Mesir, sambung master dan PhD, sambung master, lepas tu balik sambung PhD. Jadi subhanallah. Dan kita nak orang yang tambah ilmu, bukan bertambah sakat, bertambah sijilnya, bertambah taqwanya, bertambah hidayahnya. Kalau yang duk ada hari ni sijil tinggi, tapi kadang-kadang ada, bukan semua, orang tak boleh tumpang. Segi sijil tinggi, tapi segi ilmu orang tak boleh tumpang. Jadi tabuan masing-masing sebenarnya. Orang tak alim pun, tapi orang tak dia alim, dia menyampai sekat dia ada ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh kita kata macam Ustaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Madrasah An-Nahdah, Ustaz Mutalib. Dia tak sampai mengaji Pak Azhar pun, dia mengaji pondok ya, tapi dia mengajak anak muridnya ramai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ilmu ni habuah masing-masing. Tapi saya nak pesan umur macam ni, jadi umur yang kena sungguh-sungguh mengaji, bergelut dengan ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kamu tak ada kesempatan boleh pilih, cari tutup guru yang duk ada. Cari tutup guru yang duk ada. Kalau puas mengaji di pondok ni, pergi pondok lain pula. Mengaji kena sampai puas. Jangan tak puas, pergi cari sekolah lain, pondok lain. Tak jadi, tak dapat ilmu. Ada seorang kawan Ustaz, dia ni mengaji pondok Lanai. Pondok Lanai kena duduk 4 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 2 tahun nak keluar dah, sebab syok dengar orang pergi mengaji di petani, pondok-pondok petani. Jadi pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila nak keluar daripada pondok Lanai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak pergi pondok petani, jumpa Tok Guru. Jangan keluar daripada pondok sengak-sengak. Dia kena jumpa Tok Guru. Tok Guru nak marah ke, Tok Guru nak kata apa, terimalah. Tapi kena jumpa Tok Guru, jangan keluar sengak-sengak. Itu adab mengaji. Jadi pada ketika itu, kawan Ustaz jumpa dengan Tok Guru. Bismillah. Baru 2 tahun mengaji, kena duduk 4 tahun sebenarnya. Kata Tok Guru, nak pergi mengaji mana? Dia kata nak pergi mengaji di petani Tok Guru. Kata Tok Guru macam ni, aku nak tanya,
Ni terjemah bahasa Tok Guru Haji Mak Lan. Dia cakap pelik, dia cakap Kelantan, terjemah dia. Kata Tok Guru, aku nak tanya soalan Allah. Macam mana hang kalau hang berak, hang tak puas hang keluar? Cuba bagi jawapan. Masuk jamban nak terberak kan? Nak terberak. Lepas tu sebelum puas berak, mana tik duk ada lagi lah. Perut tu tak sesa lagi tu, keluar agak-agak rasa apa? Tak seronok. Gang tak selesa. Macam itulah Tok Guru kata mengaji di sebuah tempat. Mengaji sampai puas, sampai dapat habis. Ibaratnya santan perah sampai habis, sampai tak habis, ambil semua. Lepas tu jumpa Tok Guru. Tok Guru minta izin nak pergi talim pula. Jadi subhanallah, ngaji kena macam tu. Jangan lompat-lompat. Mana sampai puas mengaji masalah Sayyidina Muhammad, pindah pergi tempat lain pula. InsyaAllah dapat izin Tok Guru, boleh pergi tempat lain. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad jadi macam tu. Adik Wais ni muda lagi, baru 12 tahun. Ambil lagi setahun buat syahadah Quran. Lepas tu kita atok di mana dia nak ngaji sampai jadi ulama. InsyaAllah dia akan jadi ulama. Tahu tak cara? Tahu tak kita boleh kita cam orang tu akan jadi ulama? Satu pengecamannya, dia minat ulama. Setiap minat ulama akan jadi ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa satu ulama Syam, dia tengok salah seorang pelajar kita ni, salah Sayyidina Muhammad. Pelajar ni minat sungguh dekat satu ulama ni. Bila dia minat, lepas tu ulama ni balas. Kalau orang panggil cinta, balas cinta. Dia budak, tapi ulama ni subhanallah masalah Sayyidina, tak padan-padan dia layan budak ni. Dan ulama ni dia ada hawari dia ustaz-ustaz balik Mesir. Dan lepas tu ilmu lebih banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila syekh ni durai pelajar kita ni, jadi kata ustaz-ustaz ni hak giring syekh ni jadi mukrid dia apa semua. Pasal apa syekh duk perhati sangat? Pasal apa duk lebih dia sangat? Pasal apa? Kata syekh ni, aku tengok masa depan dia. Aku tengok masa depan dia. Aku macam ni dulu. Faham? Dia ada cara-cara orang minat ulama ni. Kata syekh, soalan saya nak, budak ni akan jadi ulama. Sampai bila syekh ziarah budak ni, soalan Sayyidina Muhammad, bukan ziarah, berjumpa. Lepas tu bila syekh naik kereta balik, orang bawa kereta, syekh tengok sampai habis budak tu. Faham tak? Sampai habis. Mana besar sungguh lah budak ni pada syekh. Pasal dia nampak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jadi mengaji sungguh-sungguh sampai kita jadi peminat. Ulama dia panggil muhibbin. Bayangkanlah kalau jadi khadam, ni baru jadi pencinta, peminat. Bayangkan jadi khadam, jadi khadim. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi insya-Allah banyak para ulama jadi ulama sebab dia jadi khadim kepada guru dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah itulah harapan saya. Terima kasih kepada Darul Hadis Sabah. Jadi sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan semua, jadi sebelum kita mewujudkan pondok darsa ni, saya adalah mudir Darul Hadis. Saya adalah mudir yang diamanahkan jadi mudir Darul Hadis Malaysia, iaitu cawangannya di Sabah, di TTDI Jaya Selangor, di Johor Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di Besut, di Segamat. Inilah cawangan-cawangan Darul Hadis yang saya diamanahkan untuk memimpinnya sebelum mewujudkan pondok darsa.
Jadi Mustallah ala Sayyidina Muhammad, hari ini kita susun dia punya struktur carta organisasi. Jadi atas sekali tu pondok darsa. Dan Mustallah ala Sayyidina Muhammad, sistem pendidikan, sistem hafal Al-Quran bermula di Madrasah Darul Hadis. Di semua tempat ni ada Sayyidina Muhammad. Cumanya yang unik sikit di HQ ni, jadi tempat hafal Quran ialah di Madrasah Tahfiz Sayyidina Abu Bakar. Bila mana kita masuk sini, tahfiz ni dah ada, kita tak buat lain, kita terus tu ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tu yang bezanya. Tapi kalau hal lain kita buka untuk hafal Quran, semua Madrasah Darul Hadis ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka di sana ada ribat. Kalau sini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, asrama sebelah ni lah, pondok darsa ataupun ribat. Ni sistem pondok ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita kalau mereka ni ngaji sungguh, jadi kita tahu nak channel ke mana, insya-Allah. Tapi kalau ngaji tak sungguh, antara tu lah. Faham tak? Lepas habis ngaji nikah, senang. Tapi kalau ngaji sungguh, banyak tempat yang kita nak hantar mereka pergi untuk mereka jadi ulama, insya-Allah. Tapi kalau duduk dalam negeri, kita tak keluar, kita tak dapat kelebihan ngaji luar negeri. Tok Jumaat Lanai pun mengaji Mekah, Tok Nali pun mengaji Mekah, semua kena keluar. Jadi ulama-ulama ni kena pergi luar, baru dia dapat, baru dia akan dapat perolehan yang besar, insya-Allah. Jadi saya harap insya-Allah lepas ni akan wujud lagi ribat kita, pondok kita di Melaka, di Besut, dan juga di Negeri Sembilan, Allahumma Sayyidina Muhammad, dan yang paling dekat di Sepang, insya-Allah. Cuma tak lepi lagi, kes duk naik. Jadi kita duk kubur tani dulu, insya-Allah. Lepas ni saya harap kalau tuan-tuan dengar ada wujud Madrasah Darul Hadis ataupun pondok darsa di seluruh negara, tuan-tuan tolonglah, tolong sambut, tolong bagi jadi, tolong bagi jaya. Dengan cara yang pertama, tuan-tuan hantar anak tuan-tuan. Tak ada anak, cucu. Tak ada cucu, bagi duit. Sara anak-anak mengaji. Moga-moga insya-Allah lahirlah ulama di seluruh negara, insya-Allah. Jadi saya harap insya-Allah Darul Hadis, yang Darul Hadis Sabah, dan yang paling baru insya-Allah akan buka di Begawan, insya-Allah. Mungkin kalau Allah izin tak kiamat lagi, berpuluh 20 tahun yang akan datang, insya-Allah orang yang duduk di Borneo mai mengaji hadis di Sabah, insya-Allah. Itu harapan dia. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan insya-Allah Allah kabul. Sebab kita madrasah kita bukan nak lahirkan sekadar ilmuwan, tapi kita nak lahirkan pejuang Islam. Sebab Rasulullah SAW, Nabi kita ialah pengulu kepada para mujahidin yang memperjuang dan menegakkan agama di atas muka bumi, insya-Allah. Terima kasih. Saya ucapkan tahniah kepada Darul Hadis Sabah, khususnya di bawah pimpinan Ustaz Jumat Salah Sayyidina Muhammad. Dan saya sonok bila dengar kata dah dapat beli 700,000 tanah yang saya waktu pergi Sabah sebelum PKP ni, saya teringin tanah tu tepi laut. Mana kalau buat 3 tingkat, Salah Sayyidina Muhammad, lepas tidur malam tu angin laut tu puih asrama Banat. Lepas dapat beli, alhamdulillah. Tinggal lagi depa nak buat harga 2.2 juta. Jadi tak banyak tu, 2 juta tu. Bukan hak kita, semua hak Tuhan, insya-Allah. Sah. Yang penting boleh berdiri, lepas tu dia akan main duit, insya-Allah, biiznillah. Moga-moga berjaya. Jadi kita wujudkan bangunan kita sendiri. Jadi sebenarnya sama naik. Depa pun berdiri, kita pun berdiri. Cuma bangunan kami rendah-rendah. Paling tinggi bangunan tu baru buat asrama Banat Salah sama. Jadi kita bercadang nak buat bangunan 3 tingkat tepi sungai tu, insya-Allah. Sungai tu kita nak buat jadi, tengoklah sungai Lok Stang.
Jadi kita nak buat landscape. Pasal kita ni kita tak payah buat sungai lah. Sungai dah ada semula jadi. Jadi masjid kita akan bangun insya-Allah. Kontraktor pun damai, hari ni pun mai. Masalah Sayyidina Muhammad bila berdiri masjid tu insya-Allah biiznillah. Jadi kita akan dibina pondok keliling tu, dan tanah belah sana pun kita dah mula tambun. Jadi kita akan buat pondok Salah Sayyidina Muhammad. Maknanya daripada umur 11 tahun sampai umur berapa tahun tak tahulah. Jadi ngajilah untuk jadi orang yang pengabdi diri pada Allah. Sebab tu kita buat nama Darus Sajidin. Jadi satu perkampungan semua orang sujud pada Allah. Jadi kepala kalau dulu barangkali Salah Sayyidina Muhammad, kita duk dengar orang sebut perkampungan sufi. Jadi kita harap jadi seperti mana kita impikan, perkampungan orang-orang sufi. Masuk sini semua ilmu mengaji ramai. Mungkin ilmu yang kita ngaji tak apa tinggi sangat, tapi duduk sini mengaji beramal, insya-Allah. Kita harap orang masuk sini dia akan masuk seperti masuk dunia baru. Dunia ni dunia orang yang sujud pada Tuhan, insya-Allah. Salah Sayyidina Muhammad. Namanya kita pula Tuhan bagi lesen dah untuk kita bergerak dengan wujudnya, dengan Allah izinkan wujudnya Yayasan Darus Sajidin Malaysia. Alhamdulillah, lesen besar. Jadi punya baru punya sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai kita tak buka akaun lagi, baru duk proceed nak buka akaun baru sungguh. Diharapkan insya-Allah sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Jadi apa yang Allah takdir pada kita ni, kewujudan pusat-pusat pendidikan ini insya-Allah akan menyuburkan hati-hati umat sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad untuk menerima satu hakikat bahawa Islam akan bangun balik insya-Allah, dan akan jadi balik kuasa besar dunia insya-Allah biiznillah. Moga-moga kita semua bukan sakat orang yang melihat perjalanan, tapi orang yang turut terlibat menjayakan insya-Allah. Yang baik daripada Allah pun saya sendiri. Mudah-mudahan Allah kabul dengan cepatnya saya boleh sampai balik ke Sabah saya cepat dengan izin dia insya-Allah. Jadi mudah-mudahan semua yang berlaku pergerakan ini ialah pergerakan yang kita semua mendapat keridaan dia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas tajaan ataupun majlis yang dianjurkan oleh Darul Hadis Sabah. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.